Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radiina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin rasulullah. Walladzina amanu wa hajaru fi sabilillah amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Bagi majlis para hadirin dan penerbit dan tuan dan puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke sesi yang kedua untuk membicarakan mengenai aspek kepimpinan Ustaz Muhammad Al-Fatih. Setelah kita melihat wawasan dan setelah kita melihat suasana Islam, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini perlu menjadi ikon kebangkitan untuk menjadi kebangkitan baru umat Islam menjelang 100 tahun penjajahan Barat ke atas Islam. Walaupun kita merdeka, tapi hakikatnya kita belum lagi merdeka. Saudara-saudara sekalian, kita mesti bermula dengan satu ayat Al-Quran, Al-Imran 140, yang berbicara mengenai jatuh bangun pergiliran bangsa-bangsa. Ini yang sasku Qarun Fakat Masal Qarun Mislu Fatilkan ayyam dawiluha bainan nas Wal ya'lam Allahu alladhina amanu Wa yattakhidha minkum syuhada Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya, dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang yang mati syahid, dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan. Kami gilirkan di antara sesama manusia. Dia jatuh bangun, ada masa naik, ada masa jatuh. Dan kita berkeyakinan bahawa kuasa Barat ini akan sampai juga ke penghujung. Sebagaimana Khilafah Umayyah bertahan selama 600 tahun, akhirnya jatuh juga. Akhirnya jatuh, kemudian digantikan dengan Tamadun Barat, dan saya fikir dalam waktu 100 tahun dia akan jatuh. Ini adalah keyakinan kita. Inilah khalifah yang terakhir dipaksa keluar daripada Islam untuk menandakan berakhirnya Khilafah Umayyah, dan kita menderita kesan daripada penjajahan itu. Tanpa khalifah dan kesan penjajahan ini, kita telah menderita 3 penyakit yang dirancang oleh Barat selama 300 tahun, selama 100 tahun. Kalau penyakit ini tidak diubati, maka umat Islam tak mungkin boleh bangkit. Ini kata Imam Badrul Zaman Said Nursi, seorang ulama Turki keturunan Nabi. Ayahnya Sayyidina Hasan daripada nasab Sayyidina Hasan, dan ibunya daripada Sayyidina Husain. Orang Kurdish mazhab Syafi'i, tapi pengikutnya semua mazhab Hanafi. Agak menarik Imam Badrul Zaman Said Nursi. Seorang yang photographic mind, dia boleh membaca ensiklopedia semalam, kemudian dia boleh ingat tiap-tiap perkataan dan tiap-tiap muka surat. Apabila diuji, dia boleh jawab.
bukan sebab ini begini, bukan sebab ini. Jadi yang dikatakan photographic mind. Ya. Dia mengatakan inilah penyakit yang disuntik ke batang tubuh wanita. Yang pertama, kejahilan yang dirancang. Kalau dia nak bangkit, kita kena sihat. Kalau 3 penyakit ini adalah pada ini 3 serangkai yang biasa sekarang disebut 3 serangkai. Ya. 3 serangkai penyakit ini harus ditangani kata Imam Badrul Sanusi. Apa dia 3 penyakit tersebut? Pertama, kejahilan yang dirancang. Yang dikatakan jahil itu apa? Yang pertama, memastikan anak-anak muda yang dijajah ini, anak-anak muda orang-orang Islam, pertama dia mesti buta Al-Quran. Buta Al-Quran, tak kerti Al-Quran. Al-Quran diharamkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Azan digunakan dalam bahasa Turki selama 18 tahun. Kalau anak-anak lahir sampai umur 18 tahun, dia hanya mendengar azan dalam bahasa Turki. Itu yang dilakukan oleh Turki. Turki merupakan eksperimen Barat untuk menghancurkan Islam. Ya, Turki merupakan eksperimen. Kalau Turki ini berjaya, maka ianya akan digunakan kepada negara-negara yang lain. Maka yang pertama, haramkan Al-Quran. Hapuskan bahasa Arab, tukar bahasa Turki. Dan azan dalam bahasa Turki ini ya, pelik dunia. Dalam bahasa Turki, Allahu Akbar, tanra uludur. Ya, jadi kalau kita pergi ke YouTube, azan in Turkish language, nadanya sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. Tapi mereka melakukan selama 18 tahun. Tanra uludur, 18 tahun. Tanra uludur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tanra uludur. Tanra itu Tuhan, uludur itu besar. Itulah selama 18 tahun. Buta Al-Quran menukarkan tulisan Rumi, Kajawi kepada tulisan Rumi. Negara yang mengikut dasar ini adalah Turki, Malaysia, Indonesia. Saya bangsa yang pertama ketika masuk sejak satu, tulisan Jawi dimasukkan diganti dengan tulisan Rumi. Saya bangsa. Ya. Jadi kalau saya tulisan Jawi itu macam cacing kerabik, tak belajar. Sebab dasar ditukar kerana merubah tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Di Indonesia begitu juga, di Turki begitu juga. Sehingga kan orang Turki 10 tahun sebelum ini, kalau menyebut Allahu Akbar, dia tak sebut dengan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Tetapi Pakistan pertahankan tulisannya, Iran pertahankan tulisannya. Tetapi Turki, Malaysia, Indonesia menukar tulisan daripada Jawi ke Jawi. Inilah merupakan kejalan yang maknanya anak-anak muda kita akhirnya buta Al-Quran. Ini penyakit. Ubatnya kerana mulai cedek Al-Quran. Itu ubat. Tak ada pilihan lain sebab Al-Quran ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Siapa mengikut Al-Quran, hidupnya selamat dunia akhirat. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, hidupnya tak selamat dunia dan juga akhirat. Yang kedua, kejahilan yang dirancang, iaitu historical amnesia, buta sejarah. Umat Islam ini buta sejarah, dia tak tahu sejarah. Ya, pasal apa buta sejarah? Dipunggah semua khazanah ilmu oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British, dipunggah ke negara barat, dibawa ke Portugal, dibawa ke Belanda, dibawa ke British, dikaji mengenai kitab orang Melayu dengan memperkenalkan ilmu baru namanya ilmu Orientalism. Mengkaji dunia timur untuk meneruskan penjajahan.
Saya berkesempatan pergi ke Leiden University di Belanda. Saya dibawa ke satu library yang merupakan kitab-kitab Melayu yang mereka rompak pada abad yang ke-16. Kitab-kitab tersebut penuh satu dewan ini. Ada yang tak sempat dikaji. Kemudian Profesor Belanda membacakan saya mengenai kitab-kitab tersebut. Semua dalam tulisan Jawi, tak ada satu pun tulisan Jawi. Dalam tulisan Jawi lama. Ya. Kalau kita baca tulisan Jawi lama, memang kita tak tahu. Ya. Ba mim bun bagi kita, tapi sebenarnya bumi. Jadi tapi kita baca itu memang bukan sebab kaedah tadi berbeza. Jadi buta sejarah. Tuan-tuan pergi ke Melaka, gambaran sejarah Melaka itu ikonnya apa? Berapa besar? Itu adalah lambang penjajahan Portugis terhadap negara kita, terhadap Melaka. Tapi itulah ikon sejarah Kota Melaka. Kita sudah buta sejarah, kita tak tahu pun sejarah kita. Ini kata Syekh Nursi, buta Al-Quran, buta sejarah ini akan menggagalkan sebarang usaha kebangkitan. Kita kena mencipta sejarah, kita kena mengkaji balik sejarah. Macam mana Islam datang ke alam Melayu? Siapa dia ulama-ulama yang terkenal yang membawa Islam ke alam Melayu? Paling-paling kita kata ulama daripada India, daripada Yaman, tapi tak ada ulama yang unggul. Kita tak tahu sejarah, sebab sejarah itu telah dipunggah dan dipadamkan daripada pemikiran kita, minda kita, sehingga kita menderita penyakit sebagai historical amnesia. Amnesia ni dia tak tahu langsung, dia lupa. Ya. Jadi inilah kata pada zaman Syekh Nursi, untuk bangkit semula, kisah ini harus dipakai-pakai. Di Turki, yang pertama yang dilakukan menggaji imam-imam, menghidupkan masjid-masjid. Kemudian dalam soal sejarah, mereka mencipta filem-filem Turki yang terkenal, filem-filem sejarah seperti Ertuğrul, terkenal di seluruh dunia sekarang ini. Filem mengenai ayah kepada Osman yang mendirikan kerajaan Khilafah Utsmaniyah, filem Ertuğrul, filem Osman, ya. Filem Yunus Emre, mereka cipta filem-filem tersebut dengan gambaran yang begitu hebat, sehingga orang Latin Amerika minat, orang Amerika minat, orang Rusia minat, orang Pakistan minat mengenai kisah Ertuğrul, iaitu bermulanya sebuah empire Khilafah Utsmaniyah. Sehingga kan di Pakistan, Imran Khan telah menggalakkan perfilman Turki, sejarah Turki ini untuk menunjuk semangat kebangkitan Islam di Pakistan. Itu yang menyebabkan Imran Khan dijatuhkan pada 10 April yang lalu, karena dia ingin mengembalikan balik semangat kekhalifahan. Ya, ini kata pada zaman saya. Yang kedua adalah kemiskinan yang dirancang. Islam mempunyai instrumen yang hebat untuk membangunkan ekonomi umat, seperti zakat, infak, sedekah. Kemudian digantikan dengan sistem perbankan, dengan memperkenalkan sistem riba, sistem mudarabah. Ya, baru mula kita perkenalkan. Bahkan sistem riba ini menyebabkan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah kaya. Kota Melaka merupakan kota yang hebat pada satu ketika dahulu. Lebih 80 bahasa asing dipertuturkan di kalangan pedagang-pedagang. Kemudian bila datang penjajahan, dimatikan kota pelabuhan Melaka, digantikan dengan Pulau Pinang, digantikan dengan Singapura. Ini sejarah. Dulu kota Melaka itu adalah pusat pelabuhan yang terbesar. Lebih 80 bahasa asing dipertuturkan, menunjukkan ramainya orang datang berdagang di kota Melaka. Siapa kata orang Melayu tak kerti berdagang? Siapa kata orang Melayu tidak kerti membuat kapal layar yang besar? Tetapi tidak ada dalam memori kita
kita sudah dikosongkan dan digantikan dengan naratif bahawa orang Melayu tak pandai berniaga, orang Melayu ni malas, orang Melayu boleh bertakbir. Niaga orang lain, orang Melayu tak boleh. Itulah kemiskinan minda yang ditanam kepada orang Melayu, sehingga orang Melayu tak ada keberanian, sehingga kita dipandang rendah seandainya kita ingin berniaga, ingin remeh-remehkan, tak kerti berniaga macam mana orang Cina dan segala macam. Jadi minda kita sudah disediakan. Mana-mana kedatangan Yang Ahloi yang membuka bandar Kuala Lumpur, kemudian dibuat kajian, kemudian Sultan kuasa orang mendeleng yang sebenarnya yang menguasai Kuala Lumpur, ya, sebelum kedatangan Cina yang dibawa oleh British. Kemudian Yang Ahloi yang menunjukkan orang Melayu Sultan kuasa, golongan Mandeling, Minang dan segala macam itu dihilangkan daripada memori sejarah. Ini merupakan satu perkara yang sangat malang. Dan yang ketiga, kata Imam pada zaman Syed Nursi, adalah perpecahan. Perpecahan yang dirancang supaya umat Islam itu yang pertama, pecahkan khilafah Umayyah menjadi 33 buah negara. Arab menjadi 22 buah negara. Sehingga kan Arab tak mungkin boleh bangkit. Walaupun isu Palestin itu di hadapan mata dia sendiri, saudara mara dia, satu bahasa, satu agama, satu budaya. Dia melihat masalah Palestin daripada perspektif orang Kuwait, orang Saudi, orang Jordan, orang Mesir, dan tidak melihat mereka sebagai orang Islam yang ini perpecahan dan susah. Jadi kali itulah kata pada zaman Syed Nursi, selagi umat Islam ini buta Al-Quran, buta sejarah, selagi umat Islam itu miskin minda dan hilang keyakinan untuk menguasai ekonomi dunia, selagi umat Islam redha dengan perpecahan yang ada, tidak mungkin kita akan percaya. Kalau di Afghanistan, kalau saya boleh berkongsi lah pandangan beliau tentang perpecahan bagi orang Afghanistan, bagi Taliban, dia kata punca negara Islam di lemah, ya, adalah, ya, kerana kita melaksanakan sistem demokrasi parti politik, ya, di Taliban. Dia kata parti politik ini, demokrasi ini memang akan menyebabkan pergaduhan sekali lagi. Sebab kalau dia masuk parti A, dia akan berpatu-patu mempertahankan parti A walaupun parti A itu salah. Sebab tidak ada anggota parti. Namanya parti, sebahagian daripada kelompok tersebut. Dan yang kedua, kata Taliban, mana mungkin undi seorang ulama dengan undi seorang budak yang baru akil balik sama aja nilainya. Dia akil balik itu yang baru boleh umur 18 tahun baru boleh mengundi, dengan ulama yang faham erti mengundi itu adalah satu syahadah. Tak boleh. Mesti digantikan dengan sistem hadul akli wal aql, iaitu orang-orang yang ada ilmu, faham erti mengundi. Itu yang mereka mengenakan konsep syura. Di Afghanistan dinamakan Loya Jirga, Majlis Permusyawaratan, dan yang akan berlaku adalah ketua-ketua, orang-orang bijak pandai, ulama-ulama bincang tentang masa hadapan negara, siapa yang sepatutnya memimpin negara itu. Bukan siapa-siapa satu orang satu undi. Memang akan berlaku undi yang dibeli. Siapa ada duit, akhirnya sekarang siapa yang ada duit, dialah yang memerintah mana-mana negara Islam. Ini pandangan Taliban. Saya fikir buat juga pandangan dia orang. Ya. Siapa kata orang Taliban ni duduk dalam gua tak kerti apa-apa? Ini antara yang jadi saya tidak mau pergi panjang, ya, detailnya, sebab jadi kebangkitan ini mesti bermula dengan wawasan. Kebangkitan itu mesti bermula dengan mengenali apa penyakit kita. Kalau kita umpama doktor tak tahu penyakit kita ni apa, kemudian kita bagi ubat-ubat pun tak sesuai dengan penyakitnya, inilah masalah. Jadi pada zaman sebelum mengatakan pengalaman kami di Turki 3 penyakit ini, yaitu kejahilan yang dirancang, kemiskinan yang dirancang, dan perpecahan yang dirancang. Tahu penyakitnya, kita cari ubatnya. Untuk kejahilan,
kita pastikan mereka mengembalikan Al-Quran ke dalam dada-dada umat Islam. Di Afghanistan, ya, Amerika selama 20 tahun tak mampu mengalahkan Afghanistan secara face to face. Sebab Afghanistan ini adalah penuh dengan gunung ganang. Jadi dalam gunung ganang itu kubu-kubu Taliban, mereka berada di bandar-bandar. Dia tak berani keluar untuk bertentang face to face dengan mereka sebab dua mereka akan kalah. Mereka hanya mampu untuk membunuh Taliban dengan empat cara. Yang pertama, apabila ada ahli-ahli Taliban yang kahwin, kedui kahwin. Itu sebab bila mati, itu satu kampung mati, dia ada bom, dia ada drone. Jadi bila ada Taliban kahwin, keluarlah pejuang-pejuang Taliban itu untuk meraihkan sahabatnya yang melakukan walimatul urus. Waktu itulah dibom. Face to face tak berani. Kali mati satu kampung mati. Ada atuk, nenek, ayah, pengantin yang nak kahwin pun mati. Ini zalim yang selama 20 tahun mereka lakukan. Ini tidak diceritakan. Saya pada di sana memang saya macam tak percaya, ya, kawan ini pasangan pengantin mati, mak ayahnya mati, keluarganya mati, anaknya mati. Allah Allah, zalimnya mereka carikan. Ya, tapi kita tak tahu. Yang kedua, waktu mereka dibunuh, waktu berlaku kematian. Bila ayah dia meninggal, keluarlah yang lain itu daripada kuburnya untuk mengantarkan takziah. Waktu itu dibom. Berapa kali keluar dalam berita bahawa ketika mereka mengkebumikan anggota mereka yang meninggal dunia, waktu itulah drone datang untuk membunuh mereka. Pakai bom itu. Dan yang ketiga, pada waktu sembahyang Jumaat. Paling waktu itu mereka gabung, waktu itu paling mudah untuk bom. Waktu sembahyang Jumaat. Cara mudah, dijaminkan keluarga budak-budak miskin, dijaminkan bahawa keluarga kamu ini akan senang, akan diberi berapa ratus ribu hidup, akan buka kamu untuk bunuh diri, bom seramai mungkin. Dan anak tu fikir, susah keluarga aku, apa telahnya dengan matinya aku ini, maka keluarga aku akan senang. Itulah permainan yang mereka lakukan. Ya. Saya tidak diminta waktu berada di sana, waktu sembahyang Jumaat di alam untuk sembahyang Jumaat sebab takut, bimbang, kita tahu pelajaran kita dan meminta kesempatan untuk. Tapi tuan-tuan, yang keempat ini yang paling ramai yang akan keluar. Hampir semua akan keluar. Peristiwa apa? Iaitu apabila mereka mengajukan peristiwa khatam Al-Quran anak-anak. Bila anak-anak khatam Al-Quran, waktu itu adalah kemuliaan bagi keluarga. Dan semua orang ingin memuliakan anak yang khatam Al-Quran. Mereka meletakkan Al-Quran itu sangat tinggi nilainya. Ya. Waktu itu paling ramai keluar. Waktu itulah yang dibom. Waktu itu kalau kita baca khabar raja sedikit, waktu 40 anak-anak yang diberikan pakaian yang serba maknanya yang cantik-cantik, yang hebat-hebat, ya, kemudian dibom 40 orang yang hafal Quran mati dengan keluarga-keluarga sekali. Itulah kerja mereka syarikat. Dan ya, empat situation. Al-Quran itu satu kemuliaan. Saya tak tahulah di Perak ni, Ustaz, adakah kita merayakan anak-anak yang khatam Al-Quran dengan perayaan yang betul-betul memuliakan anak-anak yang khatam Al-Quran? Tak tahu ada. Ya Ustaz, Ustaz Kamarudin ada Ustaz. Adakah satu perayaan besar-besaran untuk anak-anak yang hantar? Ada tradisi itu tak? Di Perak. Selangor tak ada lah. Tidak. Kelantan ada lagi kot. Biasa. Ini anak-anak itu diberikan pakaian macam hari-raya. Maka hantar Al-Quran itu adalah hari raya, hari kemuliaan bagi keluarga. Oh, dahsyat. Wow. Jadi itulah dia Al-Quran. Waktu saya bertemu dengan mula-mula,
Saya datang pakai kod, janggut tak ada. Dia orang janggut semua satu genggam. Kau tengok Taliban ni janggut satu genggam. Kita ni memang out. Memang tak tahu di pandang kita tak bawa. Kita dah pakai kod, tak buat pelajaran. Pakai tie pula, 2 kali lagi. Janggut pun tak ada, habis kan? Ya, hantar buah dan bawa. Saya pun mula dengan kalimah Al-Quran. Dengan kalimah Al-Quran. Yang saya baca itu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan wa ulil. Kalimah itu cukup untuk dia orang hilang dia punya curiga terhadap kita dan dia peluknya gitu. Dia lupa tanda tak ada. Itulah Al-Quran di mata mereka. Ya. Jadi kalau kongsi ya, dan masyarakat itu bermakna kalau kita dah bangkit kita dah ada keyakinan. Ada 2 peranan kita kemudian yang untuk bangkit semula. Pertama yang saya sebut sebagai wawasan ummatik, ianya mesti menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang kita lakukan ini, solat berjamaah, tahajud, membaca Al-Quran, memandangkan zikir, berpuasa dan segala macam. Ya. Dan yang kedua, menjadi khalifah Allah. Mesti kita menjadi khalifah Allah. Khalifah Allah makna kita yang menguasai, kita yang menjadi pemimpin, kita yang menentukan arah negara, bukan kita diperbudakkan atau diperhambakan atau diperalatkan. Kita yang disahkan. Itu yang dikatakan wawasan ummatik. Jadi kita kena membina satu pasukan yang mempunyai 2 nilai, nilai kehambaan kepada Allah dan nilai kekhalifahan kepada manusia. Dengan Allah kita hambanya, dengan manusia kita khalifah. Tetapi sekarang ini dengan Allah kita hambanya, dengan manusia kita diperhambakan. Itu dah realiti yang berlaku pada hari ini selama 1 tahun. Masalahnya kita tak merasa apa-apa. Dan malah pihak penjajahan ya, selama dilatih ya, seorang orientalis yang bernama Snowogronian, seorang Belanda, orientalis Belanda ya. Kemudian orientalis Belanda ini di Indonesia, company Belanda, Hindia Belanda berhadapan masalah, berhadapan dengan orang Aceh dan menguasai Aceh. Cukup payah. Akhirnya Snowogronian mengenal agama Islam, berkahwin dengan orang Jawa, dengan orang Indonesia, kemudian mendalami pemikiran orang-orang Aceh dan pergi ke Mekah, menguasai bahasa Arab, ya, menguasai bahasa Arab tukang nama Abdul Ghaffar, kahwin dengan orang Indonesia, ya. Kemudian oleh kerana orang Saudi melihat bahawa orang putih, orang Belanda yang boleh bahasa Arab dengan fasih, susah pula, maka diberikan kesempatan menunaikan haji, balik dibuat buku. Cara-cara nak menghancurkan pejuang-pejuang Aceh, pecahkan mereka. Iaitu sekiranya kita galakkan masjid-masjid, tapi masjid-masjid menumpukan kepada kehambaan kepada Allah semata-mata, ubudiyah semata-mata. Soal sembahyang keluar daripada masjid, dia menjadi hamba kepada manusia. Jangan bicara soal khalifah. Ya, maka kalau masjid itu hanya menumpukan kepada persoalan-persoalan ibadah khusus semata-mata, okey, dia nak kapal kebal, kita bagi. Dia nak menara tinggi, kita bagi. Dia nak ekspor, kita bagi. Bicara hanya soal untuk mendapatkan pahala, bicara hanya soal untuk memperbanyakkan zikir, mendalami kitab-kitab mengenai fikih ibadah. Tetapi jangan bicara soal kekhalifahan. Siapa yang bicara soal kekhalifahan, maka diberi penjarakan mereka, diberi mereka label teroris, radikal, ekstremis,
orang yang dan sebutlah apapun itu. Jadi peranan kehambaan ini mesti selari dengan peranan kekhalifahan. Jadi umpama dua kaki, umpama dua mata. Ya, kalau tidak kita hanya melihat dengan sebelah mata. Ya, mesti umpama dua kaki. Kalau tidak kita umpama berjalan dengan satu kaki. Kalau bicara soal kekhalifahan semata-mata pun tak boleh juga. Kalau kehambaan semata-mata pun tak boleh juga. Dia mesti dua-dua sekali, kehambaan dan juga kekhalifahan. Sebab ayat Al-Quran berbicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada-Ku. Dan tadi kita dah ulas mengenai surah Al-Baqarah. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Dua ini adalah suatu kesepaduan yang nak kita bicarakan. Ya. Seandainya ya, kita gagal untuk melaksanakan ini tuan, kita akan melahirkan generasi yang lemah. An-Nisa ayat yang ke-9 sekarang mana? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, dan mereka mesti menyatakan yang benar. Yang salah, problem, kita sebut problem. Apa masalah kita? Ya, yang ini dimasukkan dengan qaulan syadid. Katalah qulil haq walau kana murran, katakan yang hak walaupun dia pahit. Kalau anak kita begini-begini, kita kena akui bahawa anak aku ada problem. Kita kena rectify. Sementara aku masih hidup, kita kena rectify. Tak boleh biarkan, sebab kita juga punya saham terhadap anak-anak. Kita akan bertanggungjawab juga dan akan dipersoalkan. Jadi ini antara persoalan yang sedang kita. Ya. Kemudian ayat ini sangat penting sekali. Ya. Ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai Muhammad adalah sebaik umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Kerana apa? Kerana menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan wa tu'minu billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kita banyak puasa, tak termasuk kategori umat yang terbaik. Kita banyak berkali-kali pergi haji, tak termasuk. Banyak berzikir, tetapi yang dikatakan khairu ummah itu, yaitu membaik oleh masyarakat, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Di sini yang ada kuasa untuk melakukan yang ma'ruf dan yang munkar adalah PKRM. Ada kuasa untuk melakukan, terutama mencegah daripada kemungkaran. Apabila mencegah daripada kemungkaran, juga menggalakkan kepada dia zero sum game. Bila banyak kebaikan, maka kuranglah keburukan. Bila banyak keburukan, maka kuranglah kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dikaitkan dengan khairul ummah yang terbaik. Itu merupakan peranan yang sangat penting. Datuk, very important, sebab dikaitkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan umat yang terbaik. Namun demikian, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tak mudah, kecuali waktu minuna billah, kamu beriman. Kalau tak beriman tak mampu juga, sebab nak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini banyak risiko kehilangan dunia. Dunia akan hilang, confirm. Kehidupan dunia kita habis, masa depan kita di dunia habis, kerana melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
ayat ini adalah umat terbaik dikaitkan dengan waktu minallah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang paling penting. Sebelum kita masuk kepada Al-Fatih, ada soalan setakat ini. Yes, ya silakan. Ya.
berkaitan dengan diri kita sendiri. Walaupun kita di sebuah negara Islam, kita tahu kita di negara Islam, tapi kita tak tegas kita perkara ini. Sedangkan negara kita pada tahun 2018, 3 perkara telah disentuh. Yang pertamanya berkaitan dengan agama kita. Yang kedua berkaitan dengan adat istiadat dan orang Melayu. Yang ketiga berkaitan dengan raja sendiri. Sekarang ini kita sentuh terang-terang. Tapi kita rasanya makin lama makin lemah. Sedangkan kita berparti politik telah dipecahkan dari kita kepada beberapa buah parti, beberapa buah parti. Sedangkan parti yang sebaliknya, bangsa lain hanya satu atau 2 parti saja. Itu saja. Terima kasih. Itulah ya, saya bersetuju tentang kita kena ada in-house cleaning. Kalau tak ada in-house cleaning memang tak ada payah. Namun demikian, soal masjid ni saya pergi ke Belanda. Tuan-tuan tahu tak, tiap-tiap orang di Belanda tersebut yang bekerja dengan kerajaan, dia kena bayar 10, katakan RM10 seorang tiap-tiap bulan, otomatik. Dan duit itu adalah untuk gereja. Bayangkan kalau 10 juta orang ya, tiap-tiap bulan membayar RM10, ya, dia ada 100 juta tiap-tiap bulan. Sedangkan agama Kristian di Barat bankrupt, tak ada orang nak pergi ke gereja, kosong. Pergilah ke mana-mana di Eropah tersebut pada hari Ahad, pergi ke Switzerland ke, pergi ke Rome sebagainya, tak ada orang. Ada orang tua-tua yang mana kebanyakan gereja itu dah kosong. Dan kalau di negara barat, banyak gereja-gereja bila diizinkan, semua bertukar meditasi. Di mana duit yang banyak tersebut dilakukan? Bankrupt di barat, mereka hantar ke Filipina, ke Indonesia dan masuk ke Malaysia. Itu sebab sekarang kalau kita perhatikan di bandar-bandar, muncul sajalah banyak-banyak rumah-rumah kedai tapi jadi gereja. Ya, it is all sebab duit mereka melambat-lambat, tak tahu apa. Itu nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan tahu tak berapa kutipan zakat di negara kita setiap tahun? Kutipan zakat itu negara kita. Selangor dengan wilayah saja sudah menghampiri 1 bilion. Selangor 1 bilion, wilayah 1 bilion. Kalau campur semua, tiap-tiap tahun kutipan zakat kita sudah menjangkau 3 bilion ringgit tiap-tiap tahun. Jadi isunya adalah bila nak mendapat bantuan daripada pusat-pusat zakat, antara isunya kerana birokrasi. Ya, susah. Karena tak berpadanan dengan apa usaha yang nak dapat bantuan sedikit, tapi berulang alik nak isi borang dan macam payah. Walaupun ini sedang diatasi oleh pusat zakat. Ya. Berbanding dengan Kristian di Bukit Tenas, Gereja St. John, Bukit Tenas, itu nak tidur boleh, gelandangan nak tidur boleh, nak makan boleh, nak buat apa boleh, dibagi duit lagi. Ya. Sebab duit mereka itu melimpah ruah. Dia bagi begitu saja. Ya. Jadi kan itulah kemudian kita memang berhadapan dengan masalah. Memang betul tugas kamar ma'ruf munkar nahi munkar Islam. Semua orang bukan polis saja, tapi yang kuasa untuk melaksanakan adalah polis dan juga jabatan-jabatan yang lain. Ya. Pada dakwah dia boleh menyeru saja. Jadi kan itulah saya ingat ini adalah tanggungjawab kita semua. Tetapi kena ada political will. Political will inilah yang tak ada, yang kita kena perkuatkan untuk menyelesaikan masalah yang sentiasa ditekan di pelbagai. Jadi saya setuju memang masalah tersebut. Dapatkan duit daripada barat itu di Belanda. Tak payah dari negara yang lain itu, mereka banyak duit tak tahu nak buat apa. Mereka lambat ke Indonesia, mereka lambatkan ke Malaysia, mereka lambatkan negara Afrika dekat dunia Islam. Ya. Kita antara yang paling sophisticated dalam kutipan zakat, tetapi belum efisien dalam soal menangani masalah-masalah. Tapi kadang kita semakin
dibaiki sekarang ini, cuma tak secepat yang dilakukan oleh orang Muslim. Jadi, okey, itu satu poin ya. Saya nak habiskan tentang Al-Quran. Muhammad Al-Fatih anak raja. Bapa dan saudara berhadapan dengan masalah sebab Muhammad Al-Fatih berganti-ganti gurunya. Datang ustaz ni, tak sampai seminggu ustaz ni lari. Datang 2 minggu minta izin. Bagi alasan yang macam-macam. Tuanku, ayah Fatih sakit. Okey. Tuanku, isteri saya nak bersalin. Tuanku, keluarga saya sakit. Alasan macam-macam. Sehingga Sultan Murad merasa syak ada problem ni. Adakah anakku problem ataupun apa? Maka dia pun satu hari mengintai ketika gurunya datang, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih kepada gurunya. Rupanya anak raja ni nakal. Guru tu dibulinya. Ya, mana ada di zaman itu ya, mana ada orang berani menampar anak raja, tarik telinga anak raja, tak berani. Kalau dia tak kerti membaca, disalahkan cikgunya. Dan dia cukup nakal tentang matematik. Ini diperhatikan oleh Syekh Qurani. Ya. Dia minta izin daripada tuanku menceritakan masalahnya kepada Syekh. Syekh, saya tak tahu lah anak saya ini punya banyak guru, tak tahu siapa. Guru-guru menceritakan semua masalah kecuali kenakalan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tak berani. Takut-takut salah cerita potong kepala. Ya, ada zaman-zaman dulu. Maka Syekh boleh katakan tuanku, pemain tuli, ya, izinkan saya membuatkan Muhammad Al-Fatih kalau dia nak belajar. Izinkan saya. Dan kalau dia mengadu dengan tuanku, tolong pertahankan saya. Kalau tuanku berjanji, saya berani. Kalau tuanku tak berani berjanji, saya tak berani. Maka Syekh Qurani pun pergi bertemu dengan dia, bila mendapat janji tersebut, maka dia pun datang bawa khotbah kepada putera Muhammad. Dia kata, ayah dan tuanku mengutus saya untuk mengajar dan memukul tuanku sebagai suatu ingkar arahan saya. Sebab itu saya dapat backing daripada raja. Lalu tergeraklah putera Muhammad Fatih dengan kata-kata guru tersebut. Sebab sebelum ni banyak juga ketat, tapi siapa pun tak berani dia boleh lawan guru-gurunya. Lalu Syekh Qurani pun memukul putera Muhammad zaman tersebut dengan pukulan yang kuat sekali sehingga beliau akhirnya takut ya kepada guru tersebut. Berkontak pendapat. Ini dirujukan kepada kitab banyak. Jadi bermakna persoalan Al-Quran itu sangat penting dalam pembinaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini dia 7 formula yang ditanamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita boleh lakukan kesemuanya, saya tabik. Ya. Usahakanlah kalau tak dapat kepada anak-anak, kita carilah cucu-cucu kita. Ya, kita jaga betul, cuba kita laksanakan formula 7 formula Al-Fatih. Dan kalau lihat gambar ini, gambar Ahmad itu anak saya yang meninggal umur 20 tahun di Turki pada 2013. Saya terapkan betul-betul 7 formula dia kepada dia. Ya, saya dapat semangat luar biasa. Maka saya terapkan betul-betul 7 formula pada anak saya. Umur 20 tahun dia sudah cemerlang. Dan dia sudah mulai menunjukkan bakat dia untuk berdakwah. Waktu itu adalah bagi dia besar. Dilanggar di ambulans, meninggal dunia pada 2 November 2013. Ya, dah 8 tahun. Dan dikebumikan di kawasan pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari, kawasan pemakaman yang sangat mulia di Turki, tempat sahabat Nabi dan juga orang besar. Sekarang merupakan satu-satunya utara yang ada bendera Turki dengan bendera Malaysia. Saya nak
mempunyai keyakinan kalau kita bersungguh-sungguh nak melaksanakan 7 formula Al-Fatih ini. Al-Fatih ini adalah hasil pembentukan ayat tentang Quran. Tentang Quran mendapat inspirasi daripada hadis Nabi, ya, insya-Allah jadi. Apabila anak saya meninggal pada hari ini, saya ada 60,000 anak-anak yang dinamakan amanah Indonesia ini. 60,000. Saya hilang seorang anak, tapi Allah Ta'ala ganti dengan 60,000 orang. Namanya Amar macam-macam variasi, Amar Azim, Amar Dahlan, Amar macam pokoknya Amar itu ada untuk dapat inspirasi daripada kebahagiaan anak saya yang sudah menguasai 7 penggunaan tadi. Jadi yang pertama, wawasan ummatik, bermakna anak itu harus ditanamkan dengan fikrah minda kehambaan, minda kekhalifahan sekali harus. Tak boleh suruh mengaji, apakah sudah? Tak cukup. Al-Quran itu akhir menatijahkan satu semangat untuk merubah dunia. Itu dia wawasan umat. Ya. Dan yang kedua, menanamkan semangat jihad dan keberanian. Beliau pergi ke Syria mengantar bantuan ketika perang, ketika bom masih lagi kuat, dia pergi ke Syria mengantar bantuan, membuat telaga air dan segala macam. Sebulan lepas itu beliau dipanggil pulang di Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian waktu berada di Syria, beliau telah dibawa ke langit oleh malaikat, diperlihatkan syurga kepada beliau. Dan bukan diperlihatkan syurga sahaja, beliau diperlihatkan hurun ain yang menjadi miliknya yang sedang menunggu di syurga. Ya. Sebulan lepas itu meninggal di langkah kita. Dan ribuan orang datang memuliakan beliau dengan kematian dianggap sebagai mati syahid oleh ulama-ulama Turki. Jadi semangat jihad dan juga keberanian. Nombor 2. Nombor 3, pendidikan adab. Adab dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, baca Al-Quran, kemudian katakan kita duduk, ya. Saya nak ambil contoh. Saya pernah dimarah ketika berada di sana. Katakan ini Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, letak Quran, letak Al-Quran, melompat putih orang, marah. Al-Quran letak Al-Quran. Ya, dah dia muncul dan letak pada yang baca, letak kompol, letak atas bawah kamu. Kamu letak baik kau, jangan letak bawah. Tak boleh. Penghormatan dia kepada Al-Quran. Kena ada batang itu saya, Masya Allah. Ya. Lepas itu saya pun dulu memang orang tua kita mengajar Al-Quran itu letak atas kepala, atas almari, letak tempat tinggi, tapi tak dibaca-baca sampai bergabung Al-Quran tersebut. Tujuan kita meletak Al-Quran di atas itu untuk penghormatan, jangan buat apa-apa. Kalau kita diajar oleh orang tua saya, mesti buka Al-Quran, maknanya kepala, cium, letak kat dada. Itu adab kita. Bukan bila letak atas meja, tak ada, letak tempat yang mulia dan dibaca. Jadi adab dengan Al-Quran. Ya. Jadi soal adab dengan orang tua, adab dengan guru-guru, ya, itu nak kita jaga dengan ya. Itu kena ajar. Yang keempat, penghayatan Al-Quran. Ya. Dalam konteks Taliban, saya melihat apa rahsia Taliban dalam masa 8 bulan waktu saya melawan Afghanistan. Dia dapat mengawal keselamatan seluruh Afghanistan. Tak pernah berlaku. Sebelum mesti ada peperangan. Hanya sebab kejatuhan Imran Khan baru berlaku bom-bom balik. Tapi sebelum itu aman. Saya lihat apakah faktor yang menyebabkan Taliban ini boleh kuat. Rupanya Taliban ini dia ada red line. Red line, you don't cross the red line. Kalau you cross the red line, tidak itu hadis mengenai sifat-sifat munafik. Itu red line bagi Taliban. Apakah dimaksudkan dengan hadis mengenai sifat-sifat munafik?
Pertama, kalau kamu bercakap bohong, red line. Janji kamu mungkir, red line. Diberi amanah kamu khianat, red line. Kalau kamu bermusuh melampau-lampau, red line. No kompromi. Kena daripada 4 ni kena 2 kat saya. Waktu saya berunding untuk bertemu dengan Taliban, dua insiden kena kat saya. Saya ingat ini cerita main-main saja, punya real. Waktu saya di Doha sebelum masuk ke Kabul, saya bertemu dengan kerajaan Qatar dan juga bertemu dengan wakil Taliban yang berada di Qatar. Namun demikian, Qatar urus bertemu diri saya, dengan Taliban urus diri. Saya pun urus diri. 3 kali saya buat appointment dengan Taliban, 3 kali saya minta terpaksa tangguhkan kerana Qatar memberi tarikh yang sama, waktu yang sama. 3 kali tangguh. Kali pertama saya minta tangguh, muka dia merah sebab tak melanggar red line. Kamu maknanya mungkin janji. Saya kata bukan mungkin janji, ini pada menangguhkan saja. Bukan saya nak batalkan, nak jumpa dan sudah temu janji itu berlaga, nak buat macam mana? Taliban ni kerana apa ni? Kata kerajaan. Kali kedua berlaku juga. Dia kata, brother, this is red line. I give you chance. Kalau kali ketiga berlaku juga, we will not see you. Ya. Kali ketiga berlaku juga. Dan dia kata, we are not going to see you. Tak pun jumpa. Saya kata, saya kena bertemu dengan kamu untuk saya masuk ke Kabul. Kalau tak bertemu dengan kamu, macam mana saya nak masuk ke Kabul? Saya kena jumpa juga. No. You dah 3 kali melanggar janji. Bagi kita janji itu red line. No way. Berkerah nak jumpa. Akhirnya saya terpaksa lah berusaha activate contact di Kabul, merayu supaya nak kena bertemu dengan dia orang. Akhirnya Kabul arahkan jumpa dengan saya, tapi downgrade the meeting. Dia hantar interpreter saja. Bayangkan tuan, ketua tak mau jumpa, dia hantar interpreter untuk hantar message. This is the red line. Ini persoalan sifat-sifat munafik dalam Al-Quran. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Begitu dua kami, neraka yang paling bawah. Itu tak tahu saya. Akhirnya saya kata nak jumpa, tak jumpa. Downgraded tu jumpa interpreter saja. Kedutaan kata no, tak boleh, ini masalah country pride, masalah protokol. Mana boleh dia melayan Datuk sebagai wakil kerajaan begitu rupa, walaupun ini bukan kerajaan Datuk. Saya kata tak apalah, saya ambil keputusan, apa berlaku, saya langgar protokol, saya nak ikutkan. Sebab saya datang dengan niat baik, bukan sengaja saya nak melanggar janji tersebut. Bertemu dengan dua interpreter, dan saya bercakap terang tentang apa yang berlaku dan niat saya segala macam. Akhirnya mereka sadar bahawa mereka overdo, kita salah orang lah. Jadi salah orang lah, kamu layan ni salah orang. Ini orang yang betul-betul nak bantu kamu ni. Ya, itu akhirnya bila saya sampai ke Kabul, saya diberikan layanan motor lah. Dan pelakuan mereka dapat bertemu dengan semua menteri-menteri yang saya nak bertemu, kecuali Perdana Menteri dan Jabatan Badan. Itu reserve untuk menteri. Saya bertemu. Itulah red line. Yang kedua, 3 hari pertama saya dikawal dengan 15 bodyguard, budak-budak Taliban yang pakai AK-47 dengan roket launcher dan pistol. Masa-masa dia naik pick serang belakang, dijaga mana-mana. Checkpoint tiap-tiap 1 kilometer. Lalu sebab kita dah ada bodyguard 15 orang, saya nak merasa macam mana melalui checkpoint tanpa bodyguard. Hari keempat saya tidak izin, saya nak sendiri tanpa bodyguard. Memang tiap-tiap kali kena berhenti. Akhirnya saya punya local NGO marah. Kamu tahu tak yang bawa yang kamu tahan ni siapa? Ini adalah orang yang bantu negara kita daripada Malaysia.
kami tak beri. Ini arahan daripada Amirul Mukminin. Amanah kami tahan semua kereta. Itu kompromi. Kereta siapa pun kami tahan. Ya, ini arahan daripada Amirul Mukminin. Ini amanah daripada Amirul Mukminin. Itu proses. Baru saya tengok hukumnya baik kalau melaksanakan. Red line bagi Taliban adalah 4 sifat-sifat. Jadi mungkin cakap amanah khianat, dan kalau dia bergaduh berlebih-lebihan, melampau-lampau. Jadi itulah soal ayat dan Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima, mendirikan solat tahajud. Ya, untuk menjadi pemimpin, dia tidak ada pilihan kecuali untuk melaksanakan tugas-tugas tahajud. Yang keenam, sekalian, penguasaan ilmu strategik. Sultan Muhammad Al-Fatih tak mampu menguasai kota Konstantinopel kalau tidak mempunyai meriam yang paling besar. Meriam yang paling besar pada waktu itu menggunakan teknologi orang kafir. Orang kafir urban namanya, orang-orang Hungary yang pakar bawa meriam itu, dibeli hikmahnya itu membina meriam yang paling besar, dan dengan meriam besar itu dapat merobohkan 3 layer tembok kota Konstantinopel dapat tembus. Itu dia menggunakan teknologi walaupun orang kafir. Sekarang Turki menawarkan teknologi buatan Turki untuk kita. Kita kena menampakkan semua. Selain daripada semangat jihad yang luar biasa, keyakinan dia tentang kemenangan tersebut, kerana akhirnya Syamsuddin bermimpi ada banyak besi. Dia kata iaitu idea untuk membawa 70 kapal menyeberangi bukit dekat 2 km, ada kata 4 km untuk menawan kota Persebaya tersebut yang dihalang dengan besi yang besar. Kekuatan dalam satu malam boleh memunggahkan 70 kapal dengan kudrat manusia ini suatu perkara yang hanya berlaku sekali itu saja. Sebab semangat waktu itu luar biasa. Semangat itu dapat disuntik pada waktu benda yang luar biasa boleh kita lakukan. Kalau kita ketakutan luar biasa, katakan kita dikejar oleh harimau, parit yang luas, mana pun kita boleh lompat. Bayangkan kita pergi ke zoo, tiba-tiba lepas harimau kejar kita. Ada parit bersama yang kita lompat sebab kita kena. Tetapi kalau semangat jihad itu sudah sampai ke mereka itu, apa pun tidak ada. Dalam perang Turki melawan tentera-tentera bersekutu di Çanakkale, ini satu-satunya peperangan yang mana Turki alone fighting the entire Western world, British dengan Perancis dengan macam perang, kalah mereka di Çanakkale. Kalah. Antaranya kerana apa? Ketika itu meriam-meriam Turki yang mengebom kapal-kapal yang nak melalui selat Çanakkale tersebut, banyak yang telah roboh, ada satu yang tinggal, kapal yang masih tinggal. Ada seorang namanya Said Ali. Dia punya nak memasukkan, nak mengangkat bom itu, masukkan ke pelosoknya itu, rosak, terpaksa diangkat dengan kudrat manusia. Dia mampu mengangkat itu dengan bambu tersebut dan dapat menggunakan tenaga itu memasukkan bom yang tak berapa. Diabadikan oleh sejarah Turki dalam bentuk patung sedang dia mengangkat. Kalau siapa pergi ke Çanakkale, tengok ada patung dia mengangkat. Dan dengan bom itulah dia menghancurkan kapal British. Dan British kalah. Kemudian ditanyakan kepada Said Ali, kamu boleh jaga datang ucapkan terima kasih, kamu boleh buat balik tak? Kamu boleh tak angkat balik bom yang buat tu? Dia kata hanya sekali itu saja lah yang boleh. Sebab that time really memerlukan
Waktu itu semangat saya luar biasa. Angkat apa pun saya mau. Tapi sekarang tak boleh. Jadi semangat itu sangat penting. Ya, penguasaan. Jadi kan itulah tuan-tuan sekalian, penguasaan ilmu strategik sangat penting. Dan sekarang ini orang menggodam menggunakan internet dan segala macam. Ini juga merupakan senjata baru selain daripada biological weapon yang mereka gunakan untuk menimbulkan menang dalam perang, menggunakan germ warfare dan segala macam. Ini diajar kepada saudara-saudara menggunakan ilmu yang terbaik. Dan yang ketujuh, menguasai pelbagai bahasa. Ya, penting dia tak payah interpreter, paling kurang dia ada 4 bahasa, ada pada 6 bahasa dia boleh menguasai. Jadi kerana itu bayangkan kata lihat seandainya kita menguasai banyak bahasa. Kalau di Eropah anak-anak migran daripada Arab 5 bahasa itu biasa. Kalau mereka duduk di Eropah itu dia kena menguasai bahasa Perancis, bahasa Inggeris, selain daripada bahasa Arab, bahasa Spanyol. Jadi kerana itulah kita ada kemampuan untuk menguasai bahasa ini. Jangan limitkan potensi anak-anak dengan 1-2 bahasa. Dia boleh menguasai banyak bahasa. Kita akan terkejut kalau kita dedahkan mereka mampu itu. Dan saya melihat ramai anak-anak di sana didedahkan dengan 5 bahasa, dia boleh menguasai 5 bahasa dengan mudah. Dibuktikan oleh Tuan Muhammad Fatih. Tuan-tuan sekalian, itu kaedah dia. Namun demikian, itu untuk menjadi pemimpin. Namun demikian, yang akan menjaga hakikat iman adalah masjid-masjid. Kualiti imamnya itu harus dipertingkatkan. Kalau kita ini di zaman Sultan Sulaiman, ini Sultan Sulaiman adalah sultan yang paling kuat jajahan di zaman Khilafah Utsmaniyah, paling kuat penguasaannya. Dan siapa pun nak jadi raja di Eropah, dia kena melutut depan Sultan Sulaiman. Itulah hebat Sultan Sulaiman. Dia buat masjid yang paling besar. Dan apabila masjid itu siap, dia mengutarakan 7 syarat untuk menjadi imam. Pertama, dia mesti multilingual. Ya, imam ini mesti multilingual. Bahasa penting pada zaman itu adalah Arab, Latin, Turki dan juga Farsi. Kalau kita di Malaysia, Mandarin dengan Tamil. Saya daripada Inggeris dan Arab. Ya, untuk kita melakukan dakwah. Menguasai ilmu Al-Quran dan juga Injil dan Taurat, menguasai ilmu perbandingan agama. Agama Buddhism, agama Buddha, agama Kristian, agama Hindu, selain daripada agama Islam, dia boleh. Ya, dia ada menguasainya. Ya. Ketiga, kepakaran ilmu syariah dan perundangan, dia faham soal hukum syarak. Kelima, menguasai ilmu fizik dan juga matematik. Mengapa perlu? Sebab nak tengok anak muda kan. Ya. Ilmu fizik ini penting. Yang kelima, kemahiran dalam memanah, melawan pedang dan ilmu peperangan. Ya, sebab dia kena ikut aja untuk perang. Keenam, mesti handsome. Imam kena handsome. Kalau tengok imam itu handsome belaka. Handsome, smart, pakaian dia. Ya. Dan ketujuh, dia suara yang merdu. Daripada ketujuh-tujuh ini, nombor 6-7 senang cari. Saya ingat sekarang pun Datuk boleh cari imam yang nombor yang handsome dan yang suara merdu. Boleh cari. Tak susah nak cari. Tapi 1 sampai 5 saya ingat penting pada juga nak cari. Ya. Itu zaman bila korresponden menguasai dunia. Itu pun imam yang berkuasa. Dan sekarang ini di Turki sedang mencipta imam yang sama begini. Ada sekolah yang nak melatih imam yang standard, world standard. Itu kan siapa-siapa yang ada hantar. Bolehlah nak hantar anak belajar dekat Turki yang standardnya itu. Kalau balik tu tak timbul lagi masalah khilafah, khilafiyah, masalah-masalah gaduh.
Jadi saya dah menutup dengan kisah Suraqah bin Malik. Ini soal kekhalifahan. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar, kafir Quraisy telah menjanjikan sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah hidup ataupun mati kerana dia melarikan diri daripada Mekah ke Madinah itu akan diberikan dengan satu batu ekor unta. Ada mengatakan unta yang sedang mengandung, bermakna satu batu bila mengandung dah dapat 200 juta. Ini umpama kata orang tu macam sekarang ni tak tahulah apa yang sama. Contohnya ya, 100 ekor unta di zaman Rasulullah dengan sekarang tu apa benda tak tahu. Mercedes ke BMW ke saya tak tahu. Begitulah maka Suraqah bin Malik, pakar Badui yang tahu, dia mencium bau-bau ni, dia tanpa memberitahu ke siapa sebab dia nak dapat seorang-seorang. Dia nak makan kek seorang, ya. Jadi dia pun seorang-seorang mencari, jumpa dengan Rasulullah. Dia jumpa. Dan 3 kali dia menyerang, 3 kali kaki kuda dia itu disedut dia. Akhirnya dia mengaku bahawa ada kuasa yang lebih besar. Dia belum mengenal agama Islam ini pada waktu itu. Tapi Rasulullah katakan, berjanji dengan aku, jangan beritahu sesiapa, dan aku menjanjikan gelar Raja Parsi dengan pakaian kebesaran milik kamu. Allah menjanjikan, bermakna Raja Parsi akan jatuh dalam mereka. Dijanjikan. Suraqah kata, ini satu gaya luar biasa. Tuliskan. Dan ditakdirkan pada ketika Umar Al-Khattab jadi khalifah, Rasul dah wafat. Ya, Abu Bakar dah wafat. Ya. Sampai kepada Umar, jatuh Raja Parsi. Dan gelar Raja Parsi dengan segala bagaimana berada di Masjid Nabawi ketika Umar ingat tentang peristiwa tersebut. Dipanggil Suraqah. Suraqah panjang umurnya. Sebelum itu Suraqah dah nak mati, sakit. Suraqah kata, aku tak boleh mati selagi tak dapat gelar Raja Parsi. Sebab itu janji Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah punya janji itu tak menjadi satu kenyataan. Jadi selagi aku tak dapat gelar Raja Parsi, aku tak akan mati. Ini keyakinan Suraqah bin Malik. Itulah kekuatan hadis tadi. Ya. Maka memang betul, bila diberikan, dia pun dapat. Dia kata ini bukan bila aku selahkan baiklah. Lepas tak boleh, dia pun meninggal dia. Dia membenarkan janji Rasulullah. Optimism bahawa mengapa disebut sebagai kerajaan Parsi akan jatuh. Sebab itu lambang kekhalifahan, lambang kuasa besar dunia. Itu kisah Suraqah bin Malik. Jadi kata Imam Badiuzzzaman Syed Nursi bahawa masa depan dunia ini hanya di tangan Islam, di tangan orang-orang yang menguasai Al-Quran dan juga iman. Dan marilah kita menanam saham. Kita ada saham dalam kemenangan masa depan Islam. Jangan tak ada saham langsung. Kita kena ada saham. Apa pun sekecil mana pun saham tersebut, insya-Allah dia akan dinilai. Jadi itulah kisah Sultan tentang Kebangkitan Al-Fatih. Dan saya berkeyakinan ya, bahawa jika Allah Ta'ala panjangkan umur Erdogan, dia akan bertanding sekali lagi pada 2023 untuk 5 tahun jadi presiden. Dia kata aku perlukan 5 tahun lagi untuk jadi presiden. Dan insya-Allah kamu akan lihat Turki akan bangkit membela nasib umat Islam seluruh dunia, daripada Palestin sampai ke Kashmir sampai ke Uyghur akan selesai. Itu dia cita-cita dia. Kerana semangat daripada Al-Fatih dengan membuka kota-kota, dengan membuka ayat surah sebagai masjid, dan dia berpandangan bahawa dia ready. Semoga Allah Ta'ala memberi umurnya yang panjang. Dan pengalaman saya mendidik anak, tuan, kalau ada anak-anak yang masih lagi remaja, ya, masih lagi belum tentu arahnya, cuba terapkan 7 formula Al-Fatih, insya-Allah. Ya,
Macam mana nak guna dan segala macam, insya-Allah dalam sebulan 2 ni saya dah akan keluarkan buku. Macam mana nak melaksanakan formula tujuh formula praktik. Maknanya step by step approach untuk bapa-bapa muda. Yang ini tujuannya untuk yang 60,000 yang menamakan anaknya amat kaum umur 8 tahun ke bawah. Inilah tujuannya supaya mereka dapat pemainnya. Mudah-mudahan 60,000 ini akan menjadi somebody, dan itulah saham saya. Amin ya rabbal Islam. Jariah. Tak banyak saya boleh buat perempuannya. Saya ada 60,000 orang yang sedang saya didik. Mudah-mudahan 60,000 ini akan menjadi somebody yang akan menembus maruah Islam. Allahu a'lam. Kalau ada soalan lain, terus dengar. Ada soalan? Dah habis sampai 45 ya? Kalau tak ada, habis tadi di sini. Kalau ada, saya layan sampai tidur. Tak setuju pun tak apa. Tak salah. Biasa je tak setuju ni. Ya. Agak-agaknya boleh kita ada satu formula baru yang boleh kita laksanakan. Berak kompulsori je. Ada kepimpinan. Ada pandangan. Mikrofon yang untuk warna merah. Kalau ada, saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Yang Dr. Ahmad Azam Rahman, yang dihormati Datuk Kepala Majlis Majlis Dr. Perak, semua yang ada pada malam ini. Saya ingat bila Datuk Dr. Azam sebut tentang 60,000 anak-anak yang akan didedahkan dengan modul kepimpinan Al-Fatih itu, saya ingat, tak tahu lah, mungkin ada di antara tuan-tuan yang pernah masuk sekolah Basma Penuh ketika dahulu. Satu program yang seakan sama namanya Nadwah Kepimpinan Islam SPP tahun 80-an, tahun 90-an, dan mungkin sampai hari ini ada lagi. Sebab kita semua tiap tak berada dalam dunia pendidikan, jadi perkembangannya tidak kita ketahui sama ada usia tidak. Zaman kita sekolah dulu tahun akhir 80-an, awal 90-an, adanya program ini yang sebenarnya telah melahirkan pemimpin pada masa kini. Dan saya rasa Datuk Azam pun tahu siapa pemimpin yang dimaksudkan. Mereka datang dari SPP, berada dalam Nadwah Kepimpinan SPP ini, dan sekarang ini menjadi tokoh-tokoh pemimpin. Dan antaranya ialah dunia saya bisa di kisah dulu lah, Ustaz Syah, asal seorang lain. Saya Datuk Azam pun tahu, tak perlu kita sebut nama dia, tapi memang tahulah, kalau sebut semua akan tahu. Jadi dia sahabat ni berasal daripada program Nadwah Kepimpinan SPP ni. Jadi bila Datuk sebut tentang modul kepimpinan Al-Fatih ni, yang sebaik-baiknya kalau dalam konteks PDRM mungkin boleh diterapkan dalam daripada program di peringkat pusat latihan polis. Maksudnya apabila seseorang masuk sebagai pegawai berpangkat inspektor percubaan itu, antara yang mereka akan jalani sepanjang tempoh latihan di Pulau Pol itu ialah modul kepimpinan Al-Fatih itu. Sebab apa dalam tempoh 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu, mereka lah yang akan jadi pucuk pimpinan dalam PDRM. Yang contoh seperti mana Datuk Pahlawan Aziz ini pun, kan, 25 tahun dulu bermula sebagai 25 tahun, 30 tahun dulu bermula sebagai inspektor percubaan. So kalau modul kepimpinan Al-Fatih ini diserapkan daripada peringkat latihan di inspektor di Pulau Pol, maka insyaAllah
akan melahirkan pemimpin-pemimpin dalam pasukan PDRM yang insya-Allah berintegriti dan memiliki kualiti kepimpinan. Itu cerita dalam PDRM lah. Sebab kalau tak cerita sekolah, kita tak ada dalam dunia tu, kan? Kita tak dalam dunia pendidikan, kan? Kalau contohnya macam katalah kita guru sekolah, mungkin kita boleh cerita benda ni dalam konteks pendidikan di sekolah, kan? Sebab kita guru sekolah ataupun pucuk pimpinan di peringkat sekolah, pengurusan sekolah. Tapi kita sekarang dalam PDRM. So benda ni pada saya lah boleh diterapkan dalam khusus-khusus yang ada dan ketika seseorang itu mula-mula dilantik sebagai inspektor percubaan, dan boleh juga dimasukkan dalam modul yang ada dalam SUKSIS, ya, pasukan sukarelawan polis di peringkat IPT. Kalau ITM Palapes, kalau PDRM SUKSIS. Tiap-tiap IPT insya-Allah akan ada pasukan SUKSIS. Dan mereka ini apabila menerima tauliah, maka mereka ini kalau memohon jadi inspektor, setengah jalan dah sampai. Maknanya kalau mereka memohon jadi inspektor, mana peluang untuk dipilih itu cerah, kan? Jadi apabila di peringkat SUKSIS itu sendiri mereka dah didedahkan dengan modul kepimpinan Al-Fatih ini, maka insya-Allah satu masa nanti macam Datuk Dr. Azam sebut tadi, insya-Allah dia akan jadi pemimpin yang hebat dalam pasukan PDRM pada masa-masa akan datang. Itu saya nampak macam itulah. Jadi saya rasa Datuk Pahlawan Azizi sebagai Tuan Ratus Perak pun maklum benda ni, memang faham benda ni. Jadi maknanya itu sekadar cadangan lah. Maknanya kalau kata misalnya jadilah modul kepimpinan Al-Fatih yang Datuk Dr. nak buat ni, mungkin boleh diangkat ke peringkat Tan Sri IGP, Tan Sri Ketua Negara, untuk dijadikan sebagai salah satu modul kepimpinan dalam PDRM. Itu saja cadangan saya lah, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan idea ini boleh jadikan satu idea besar, insyaAllah. Sebab kita prasarana kita alhamdulillah saya mampu untuk membuat perbandingan tentang kualiti umat Islam berbanding dengan yang lain-lain tersebut. Mungkin program kepahaman kehambaan di Malaysia ini sudah okey, ya. Cuma kita tambah sikit lagi kepahaman tentang keperluan untuk memperkasa idea kekhalifahan, dan ada program ke arah itu. Kalau itu dapat dilaksanakan, saya ingat insya-Allah kita akan. Kalau di Indonesia mereka mengatakan bahawa bangsa Arab dah memikul amanah Islam di dunia ini. Bangsa Turki sudah, Mughal India sudah, Melayu belum lagi. Bukan bertahan sama satu batu lepas batu. Saya ingat orang Melayu ini mampu. Itu antara semangat di Malaysia, semangat dan tiba untuk alam Melayu memimpin dunia pada waktu itu antara. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey, kalau ada saya serahkan kepada mentor pada pagi hari. Mudah-mudahan insyaAllah saya dapat beredar pagi-pagi besok. InsyaAllah itu. Ya. Dan nak preparation untuk ke Saudi pula. Untuk bertaruh dalam hidup hak asasi manusia untuk Uyghur, Rohingya, Kashmir, Palestin. Itu satu medan lagi yang sudah diusulkan bagi umat Islam. Wallahualam. Terima kasih kepada PDRM dan juga Jabatan Muslim. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk berkongsi pengalaman lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.